Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Hubung Kait Kesediaan dan Sikap Pelajar Mengikuti Pembelajaran Secara Dalam Talian PDPDT berdasarkan jantina di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan saya adalah Roshaizul Nizam bin Muhammad Sani dan kertas kajian ini dibuat bersama Encik Hasni bin Mahmud dan juga teknologis Muhyiddin bin Saleh. COVID-19 telah merubah kehidupan manusia, termasuklah bidang pendidikan. Menurut UNESCO, dalam satu laporan pada tahun 2020, sebanyak 120 buah negara tidak menjalankan pendidikan secara fizikal disebabkan oleh COVID-19. Di Malaysia, sejak PKP1 dimulakan pada Mac 2020, beberapa siri penutupan sekolah dan IPT telah dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi, kaedah pendidikan turut berubah daripada secara bersemuka ke secara dalam talian. Oleh itu, pensyarah, institusi dan juga pelajar perlu sentiasa berubah untuk mengadaptasi dengan keadaan semasa. Ada satu stigma ataupun keluhan daripada pensyarah yang mengatakan pelajar perempuan kurang bersedia untuk PDPDT, manakala pelajar lelaki ada sikap negatif menghadapi PDPDT. Dan ada juga sebahagian pelajar yang mengeluh bahawa mereka sukar untuk menghadapi PDPDT. Adakah pernyataan ini benar? Itu sebablah kajian ini dijalankan. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran secara dalam talian berdasarkan jantina. Dan objektif yang kedua adalah mengenal pasti perbezaan sikap pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian juga berdasarkan jantina. Jadi, key dia kat sini, satu kesediaan pelajar dan satu lagi sikap pelajar. Jadi, berdasarkan objektif kajian tersebut, wujudlah persoalan kajian. Untuk menjawab persoalan, adakah terdapat perbezaan kesediaan yang pertama dan yang kedua sikap pelajar menghadapi PDPDT antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Banyak kajian yang telah dijalankan mengenai kesediaan dan sikap pelajar menghadapi PDPDT. Pengkaji mendapati bahawa kesediaan pelajar tidak boleh diremehkan. Selain daripada itu, pelajar yang mempunyai kesediaan tinggi akan mempunyai sikap yang lebih positif. Dan seterusnya, pelajarlah yang perlu lebih bertanggungjawab terhadap pelajaran. Manakala dari segi pensyarah pula, pensyarah perlu memahami pelajar untuk menghadapi PDPDT. Sebenarnya, banyak aspek pemboleh ubah dalam menilai pelajar. Antaranya ialah kemahiran komputer, komunikasi, pengurusan masa, motivasi dan sikap. Dan sebenarnya pelajar sendiri yang perlu mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kesediaan mereka untuk PDPDT. Namun secara keseluruhannya, kesediaan pelajar dalam menghadapi PDPDT ini perlu kajian secara setempat sebab lain padang, lain belalang. Ada juga pengkaji yang mengkaji hubung kait kesediaan dan sikap dalam menghadapi PDPDT dengan demografi. Jadi ada kaji yang mengatakan tiada hubung kait antara jantina dan kesediaan. Manakala ada juga pengkaji yang mengatakan ada hubung kait antara jantina dan format kursus ni ada kaitan dengan kesediaan pelajar. Sama juga tahun pengajian dan juga tahap pengajian dengan kesediaan pelajar ada kaitan. Okay, kemudian ada juga lagi pengkaji-pengkaji seterusnya yang mengatakan pelajar perempuan lebih bersedia, etnik, umur, peringkat pengajian dan bidang pengajian turut mempengaruhi PDPDT. Manakala Rafiq pula mengatakan bahawa pelajar lelaki lebih bersedia, terutamanya dalam aspek komputer dan komunikasi. Kemudian Chai dan rakan-rakan mengatakan bahawa pelajar lelaki lebih baik guna teknologi. Abdus pula mengatakan bahawa pelajar perempuan mudah berasa cemas untuk PDPDT. Tapi kadar interaksi PDPDT pelajar perempuan ni adalah lebih tinggi. Manakala Vedulan dan juga Masaurus pada 2018 mengatakan bahawa pelajar perempuan lebih baik menggunakan media sosial untuk PDPDT berbanding pelajar lelaki, namun pelajar perempuan tak suka gamification. Tapi secara keseluruhannya, tiada generalisasi yang boleh dilakukan. Kajian setempat perlu dilakukan. Ini metodologi kajian kami. Kita akan gunakan kaedah statistik deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan dan kita buat soal sidik yang dibuat sendiri dan kita masukkan dalam Google Form dan pautannya disebarkan kepada penasihat akademik menerusi surat rasmi dan juga WhatsApp grup rasmi jabatan-jabatan akademik dan untuk di-forward kepada pelajar. Populasi dan sampel kita jalankan secara rawat persampelannya dan populasi 3,570 orang dan sampel yang kita ambil adalah 935 dan sampel ini juga kita terima secara rawat dari 4 jabatan induk di PSMCA. Okey, jadi kita punya instrumen kajian ada 3 bahagian. Bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah faktor kesediaan, ada 5 item dan juga bahagian C adalah faktor sikap, ada 5 item. Dan kita akan gunakan skala Likert
Jadi satu yang sangat rendah, juga sederhana dan seterusnya. Dan kajian rintis telah dijalankan seramai 30 orang responden dan nilai alfa batch yang kita dapat adalah 0.87. Okay, jadi kita analisis data ni menggunakan SPSS versi 26. Jadi untuk skor min menggunakan panduan yang tertera pada slide, dan ujian T kita lakukan untuk mengkaji hubung kait antara kesediaan jantina dan juga sikap dan jantina. Jadi dia ada dua hipotesis di situ. Pertama, hipotesis faktor kesediaan, dan yang kedua, hipotesis faktor sikap. Okey, dapatan kajian mendapati bahawa seramai 56.4% responden adalah lelaki dan selebihnya adalah pelajar perempuan. Okey, jadi kajian mendapati untuk faktor kesediaan ada yang kita perlu highlight kat sini, ada 3 item yang menunjukkan nilai sederhana, iaitu keselesaan pelajar menghadapi PD-PDT pada bila-bila masa. Yang kedua, kemahiran menjalankan penilaian kerja khusus secara online. Dan yang ketiga, pelajar mempunyai ruang khusus di rumah untuk belajar. Ini adalah faktor kesediaan. Manakala untuk faktor sikap pula, ada 3 juga item yang menunjukkan nilai sederhana yang kita perlu lihat. Okay, yang pertama, minat PD-PDT berbanding bersemuka agak rendah nilai di situ. Malahan ia adalah item yang paling rendah. Okay, PD-PDT ada kelebihan berbanding bersemuka, juga nilai dia sederhana, dan yang seterusnya adalah selesa berkomunikasi secara online. Nampaknya ada juga pelajar yang kurang selesa untuk berkomunikasi secara online. Okay, jadi kalau kita bandingkan dapatan ini antara lelaki dengan perempuan, kita mencari dia punya beza min, dia sebenarnya tak banyak berbeza. Sama ada untuk faktor kesediaan yang kita tengok sekarang ni, slide sekarang ni, dan juga faktor sikap, dia tak banyak beza. Okay, jadi kajian ujian T dijalankan dan mendapati bahawa bagi tahap kesediaan menghadapi PD-PDT antara pelajar lelaki dan perempuan, nilai T dia adalah 0.615 dan ia melebihi nilai 0.05. Jadi HO diterima dan ini tiada perbezaan. Manakala untuk faktor ataupun tahap sikap menghadapi PD-PDT bagi pelajar lelaki dan perempuan juga sama, dapatannya HO diterima, bermaksud tiada perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan bagi faktor sikap ataupun tahap sikap dalam menghadapi PD-PDT. Jadi secara keseluruhannya, kalau kita tengok nilai tafsiran faktor min, yang nilai yang sederhana, selesa PD-PDT pada bila-bila masa dan juga ruang khusus di rumah, ini amat bertepatan sekali dengan demografi pelajar PSMDA yang kebanyakannya berstatus B40. Dan kita tahu bahawa golongan B40 ni jarang-jarang mempunyai suasana yang kondusif di rumah. Kemudian kemahiran penilaian kerja khusus secara online ni, nilai dia rendah, mungkin disebabkan oleh pensyarah dia menggunakan pelbagai medium untuk penilaian online. Ada pensyarah guna A, ada pensyarah guna tools B, tools C dan sebagainya. Jadi kalau dia ada 6 orang pensyarah dan ke-6 orang pensyarah pada semester tersebut menggunakan tools yang berbeza, jadi mungkin pelajar keliru dan tak tahu nak menggunakan tools-tools untuk PKK online tu secara lebih efisien. Dan sebenarnya pelajar tidak didedahkan dengan latihan khusus menggunakan tools-tools yang tertentu untuk PKK online. Tetapi pensyarah kita berikan latihan. Tapi pelajar tidak diberikan latihan. Mungkin itu menyebabkan ada jurang antara kemahiran pensyarah dan juga pelajar. Dan lagi 2 item tu rasa nilai dia tinggi dan tiada masalah sangatlah. Okey, seterusnya bagi faktor sikap pula, okay, kita boleh lihat kat sini minat PD-PDT berbanding bersemuka. PD-PDT ada kelebihan berbanding bersemuka dan selesa berkomunikasi secara online. Ini kita boleh refleks bahawa kebanyakan responden kita adalah daripada jabatan kejuruteraan. Jadi jabatan kejuruteraan ni ada setengah subjek tu dia perlu hands on. Tengok secara teori je, nak memahami keadaan tu agak sukar sedikit. Jadi mungkin pelajar lebih selesa, terutamanya untuk subjek-subjek yang memerlukan kerja tangan untuk dibuat secara bersemuka. Dan kalau kita tengok pula hubung kait faktor kesediaan dan sikap mengikuti PD-PDT mengikut jantina, tiada perbezaan, dan tanggapan pensyarah pada penyataan masalah tadi adalah tidak benar. Dan kajian ini selari dengan dapatan-dapatan daripada kajian-kajian yang lepas seperti tertera pada slide. Jadi untuk kajian akan datang, mungkin boleh dilihat hubung kait kesediaan dan sikap dengan program pengajian. Ada program contohnya automotif dengan program kejuruteraan awam. Ada beza tak? Itu mungkin kita boleh lihat secara lebih mendalam selepas ini pada kajian akan datang. Baik, itu saja pembentangan saya mengenai hubung kait kesediaan dan sikap pelajar mengikuti pembelajaran secara dalam talian berdasarkan jantina di PSMZA. Jadi, saya minta maaf jika ada tergelincir kata. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.